والشهداء والصالحين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama lagi untuk meneruskan perjuangan di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, sambungan kita dalam pengajian kitab At-Tawdih fi Manasikil Haji wal Umrah karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan ini kita sambung pada fasal yang seterusnya, muka surat 103, bab talbiyah. Talbiyah pula. Sebelum ni kita telah huraikan berkenaan dengan ihram dan niat-niat macam mana yang ditentukan kepada kita untuk kita berniat dengan ihram kita. Dan maka masuklah aturan yang seterusnya, iaitu amalan sunat untuk kita bertalbiyah. Baik, sebelum tu mari kita tengok nota hujung kita ni pada muka surat 133, tanda 26 tu dinukilkan di sini. Ni kita tengok dah sebut dalil-dalil berkenaan dengan talbiyah, muka surat 133 kan. Saya kita patah balik kepada sambungan kita hari ini. Cuma kita nak tengok sikit catatan nota hujung kita ini, yang mana terdapat dalil-dalil yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan talbiyah. Antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhilli khittun wala kabura mukbirin khattun illa bashara wala mukbirin khittun illa bashara qila bil jannah qala na'am." Dalam hadis ni maksudnya tiada seorang pun yang melakukan talbiyah atau yang bertakbir kecuali akan diberikan berita bashar. Bashar ni maknanya berita gembira. Dikatakan, "Hai Rasulullah, adakah dengan syurga maksud gembira itu?" Maka Nabi SAW kata, "Ya" ataupun "Na'am." Jadi maknanya tuan-tuan,
salah satu daripada kelebihan talbiyah. Kalau dalam hadis ni faham kita bahawasanya Nabi SAW menggalakkan untuk kita memperbanyakkan talbiyah. Saya kita tengok lafaz dia, cuma kita nak tengok dari sudut kelebihan dari apa yang Nabi SAW sebutkan tentang talbiyah ini. Ada dua kenyataan dalam hadis ni. Pertama talbiyah, yang keduanya takbir. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ada hadis yang berkaitan dengan takbir ni pula, bila selalu yang digalakkan kepada kita untuk kita buat takbir ataupun kita lafazkan takbir. Antaranya ada hadis yang menyebutkan mafhumnya ketika kita naik pada tempat-tempat yang tinggi. Pada tempat yang mendatar kita talbiyah, pada tempat yang tinggi kita bertakbir. Bolehlah juga kalau kita naik lift tuan-tuan. Naik lift, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dengan kuat-kuat dah lah, lagi orang heran pula masuk dalam lift duduk naik, kita duduk takbir pula kan. Jadi antara tempat tinggi kita naik tangga ke, itu termasuk dalam amalan yang boleh mendapatkan kebaikan. Tapi hadis merujuk kepada orang yang dalam keadaan ihram, kan? Orang yang nak pergi buat umrah ataupun haji, maka zikir yang paling utama untuk kita lafazkan ialah talbiyah dan juga takbir. Baik, kemudian dalam hadis yang seterusnya, yang kedua daripada Sahlin, daripada Sahlin bin Sa'din ataupun Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yalbi illa labiya min an yaminihi wa an shimalihi min hajar aw shajarin aw madarin hatta tanqati'u al-ardi min ha huna wa ha huna, yakni an yaminihi wa shimalihi atau kama qala." Hadis ini bermaksud tiadalah seorang Islam yang bertarbiyah. Mana Nabi kata tak adalah siapa-siapa yang bertarbiyah itu dari sudut pahalanya kecuali bertarbiyah sama dengannya. Maknanya dia bertarbiyah seorang-seorang, tapi Nabi maksudkan kalau dia bertarbiyah itu akan bersama dengan dia bertarbiyah juga yang di sebelah kiri dan kanannya, di sebelah kanan dan kirinya, daripada batu, pohon kayu ataupun tanah liat, sehingga terputus jarak bumi dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Maknanya seluas saujana mata memandang kiri dan kanan, ketika kita bertalbiyah itu, maka akan disertakan bersama dengan talbiyah kita itu semua makhluk lain ikut sama, bertalbiyah sama. Maknanya pahala besar lah, pahala tu besar akan kita dapat, sebab makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain ni akan mendoakan kita. Maksud talbiyah tu taklah dengar macam kita talbiyah juga labbaik Allahumma labbaik, kan? Tapi maksud talbiyah yang Nabi kata batu, kayu, pokok segalanya itu, maksudnya mereka mendoakan kita, mendoakan kebaikan kepada kita. Ini kelebihan daripada amalan zikir dengan kita bertalbiyah ni. Baik, kemudian hadis yang seterusnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muhrimin yudahi lillahi yaumihi yulabbi taghibu asy-syamsu ila ghabat dhunubuhu fa'ada kama waladathu ummuh atau kama qala." Tiadalah yang berihram berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Ni satu lagi. Tadi cerita bab talbiyah, dalam ni ada juga bab talbiyah dan ada juga cerita kelebihan ni. Dalam hadis ni ada 2-3 perkara. Pertama, Nabi kata tiadalah orang yang berihram itu. Maknanya siapa-siapa yang berihram untuk menunaikan haji dan umrah dan dia berkorban. Yudhi ni maknanya dia melakukan pengorbanan dengan menyembelih binatang ternakan. Sebab tu bagi orang yang nak buat haji, khususnya lah, khususnya buat haji ni, memang dah mula bulan haji dah ni, orang dah mula nak pergi Mekah dah, maka kita kena ada juga niat dan juga satu amalan selain daripada kita menunaikan haji, ialah kita buat korban. Buat di mana ni? Kalau boleh kita buat di Mekah. Ni orang pergi Mekah je lah. Kalau kita di Malaysia tak pergi buat haji ni, kita buat di Malaysia lah. Itu amalan-amalan yang boleh juga kita turut serta. Sebab bagi kita yang tak dapat pergi haji ni,
Maka apakah amalan yang boleh kita dapat pahala macam orang pergi Mekah juga? Mekah lebih lagi lah dari sudut kelebihan buat doa di Arafah dan sebagainya. Tapi kita juga dapat kelebihan-kelebihan itu. Antaranya kita berpuasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah. Hari Arafah tu kita berpuasa sunat. Dan keduanya kita melakukan korban. Korban. Jadi mana kita kena rancang lah nak korban ni. Sama ada seekor lembu ataupun satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ataupun seekor kambing. Itu sekurang-kurang kalau boleh kita lakukan, dan itu adalah amalan sunat yang sangat dituntut bagi kita yang tak dapat pergi buat haji. Dan bagi orang buat haji pula, nak kata Nabi, selain daripada dia berihram dapat pahala dah kelebihan berihram tu, yang keduanya dia melakukan korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut. Hari apa tu? Hari raya Udhiyah tu, hari raya 10 Zulhijjah tu. Dan bertalbiah hingga tenggelamnya matahari. Maknanya bermula dia berniat ihram ni dia, sebab tu kita nak kaitkan juga dengan ihram tadi ni, bermula daripada dia berniat ihram kan, sampailah matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam, kecuali bertenggelam bersama dosa-dosa dengannya. Maknanya sepanjang waktu hari Udhiyah tu, hari 10 tu, mana hari ke-10 tu ni tak campur dia bermula pakai ihram tu. Pakai ihram ni kan berapa hari dah, hari yang ke-8 dia dah berihram, mungkin dia ihram lagi lama. Sebab tu orang yang buat haji ifrad, dia berihram dengan ihram yang lama sampai sebelum hari wukuf, orang tu berada dalam keadaan banyak kebaikan. Banding dengan kita yang buat haji tamattu'. Haji tamattu' pun ada pahala, ada peluang nak dapat haji mabrur pun. Cuma kelebihan dalam ihram tu banyak. Kelebihan dalam ihram tu, semasa kita duduk dalam ihram, apa saja kebaikan yang kita buat akan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih lagi lah kalau orang tu berihram, dia berpuasa pula. Kan ada peluang kita berpuasa di Mekah dalam keadaan kita berihram. Sebab tu antara kelebihan haji untuk kita lakukan ialah haji ifrad, kerana lamanya kita berada dalam ihram. Okey, so maknanya bermula daripada niat, kemudian talbiah kita tu berkelanjutan sampailah hari yang ke-10 kita melakukan korban. Sampai habis korban tu tak terberhenti lagi, sampailah tenggelam matahari hari yang ke-10 tu, hari raya hari tu, hari sembelih mula kita sembelih tu kan. Dan kata Nabi SAW, tenggelamnya matahari itu akan bersama tenggelamnya dosa-dosanya, dan dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Itu kelebihan dia. Jadi antara amalan yang boleh menghapuskan dosa, yang macam mana kita pergi buat umrah, buat haji ni khususnya tuan-tuan, dapat pahala keampunan dan juga dihapuskan dosa, ialah dengan amalan-amalan yang sebagaimana dicadangkan oleh Nabi SAW kepada kita ni. Amalan ni sunat, jadi kalau kita boleh usaha lakukan, itu antara amalan yang akan memperolehkan kepada kita ganjaran keampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala akan ampunkan seluruhnya, maka keluarlah kita daripada hari tersebut dalam keadaan esoknya kita keluar dalam keadaan bersih daripada segala dosa-dosa. Ini satu lagi hadis yang diriwayatkan daripada Jabir. Kemudian yang keempatnya, Rasulullah SAW ditanya, muka surat 134 tuan-tuan. Rasulullah SAW ditanya tentang haji yang paling afdal. Lantas baginda menjawab, al-ajju wasajju. Al-ajju wasajju, yakni mengangkat suara dengan bertalbiah dan berkorban. Ni poin dah ni kan. Kalau kata orang nak pergi haji tahun ni tuan-tuan, kita boleh pesanlah kat depa hampa pulun lah kalau boleh. Antara amalan yang akan mendapat kebaikan dan kelebihan sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ajju wasajju, iaitu mengangkat suara dengan bertalbiah, banyak talbiah. Dalam keadaan kita berihram tu, banyakkan talbiah selain daripada kita selang-seli dengan zikir-zikir yang lain. Tapi yang paling afdal ialah bertalbiah. Dan yang keduanya ialah kita melakukan korban pada hari itu. Lagi banyak binatang korban yang kita sembelih,
lagi besarlah pahala yang banyak kita akan dapat. Nabi SAW sendiri pun sembelih lebih daripada 60 ekor. 60 ekor kata riwayat. Lepas tu dia serah pula, dia hadiahkan pula 100, daripada 100 tu dia sembelih 60 ekor, dan 40 lagi dia beri kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Itu hadis yang sahih berkenaan dengan amalan Nabi pada hari Hajjatul Akbar itu, pada hari yang ke-10 Zulhijjah yang Nabi pergi buat haji. Apa yang Nabi buat? Jadi ini antara amalan yang Nabi galakkan kepada kita, talbiyah dan melakukan korban. Sebab tu kalau kita nak dapat banyak korban ni tuan-tuan, kalau pergi Mekah, antara binatang korban yang murah ialah kambing lah. Kambing, kalau di sana, kalau tuan-tuan pandai berjumpa dengan orang-orang sana, harga kambing tu taklah lebih daripada 400.5. Dia dalam bengkongan dalam 38, 400 dapat dah seekor kambing. Tapi kalau tempat kita 1,000 lah sekarang ni kan. Kambing kacang tu pun dah 800, bukan ada isi pun. Tapi di sana kambing yang besar dapat 400 gitu ya. Tapi biasanya kalau kita dengan perantaraan orang, dia akan letaklah, dia ambil lah sikit untung 48 kan, tak lebih daripada 5. Tapi kalau kita usaha sendiri, dia akan dapat dalam 400 ataupun 380 kalau kita beli 10 ekor. Jadilah jadi maknanya amalan korban yang terbaik ialah kita sembelih banyak ekor. Bukan hak yang besar lembu tu. Lembu tu seekor harga dia pun 3 lebih kan. Tapi kalau kita beli kambing 3,800 contoh, dapat 10 ekor. Jadi yang mana lebih afdal antara seekor kambing dengan harga yang lebih kurang dengan seekor lembu? Kambing yang banyak itu lebih afdal daripada seekor lembu walaupun harganya sama. Dia bukan tengok pada isu harga ni. Allah Ta'ala lebih suka pada banyaknya binatang ternakan yang dikorbankan pada hari itu. Jadi sebab tu orang-orang yang faham ni, dia akan ambil kambing sebab harga kambing agak murah dan boleh banyak dikorbankan. Baik, itu dari sudut orang yang berihram. Amalan yang dituntut kepadanya ialah bertalbiyah, ini amalan sunat, dan juga berkorban. Kemudian yang kelimanya, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya zinatul hajj. Hiya tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada talbiyah. Talbiyah itu adalah perhiasan haji. Mana nak cantiknya haji kita itu ialah dengan banyaknya talbiyah. Sebab itu ada juga disebutkan oleh para ulama. Ini berdasarkan kepada amalan-amalan yang mereka lakukan. Hikmah daripada amalan yang mereka dapat rasa. Jadi dalam keadaan kita berihram dan kita banyak bertalbiyah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan banyak urusan kepada kita. Sebab tu orang yang kurang bertalbiyah, dia banyak bersembang. Kadang-kadang ada juga orang yang dia boring-boring, dia berjalan duduk dalam kereta ke apa, lambat ke, dia banyak bersembang, dia kurang dari sudut zikir dan sebagainya. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan lalaikan hatinya. Sebab tu kalau kata kita nak hindarkan daripada tersesat dan sebagainya tuan-tuan, maka kita banyakkanlah bertalbiyah. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Sebab itu antara amalan yang boleh memudahkan segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Baik, kemudian sabda Nabi SAW dalam riwayat Ibn Abbas juga, kata Nabi SAW, ka'anni anzura ila Musa alaihi salam habitan minal thaniyah walahu jiwaru ila Allah Ta'ala bitalbiyah. Seolah-olah kata Nabi, seolah-olah aku melihat kepada Musa AS turun daripada Thaniyah, ini satu tempat, dan beliau berada di sisi Allah Ta'ala dengan melaungkan talbiyah. Maknanya kita dekat dengan Allah Ta'ala apabila kita bertalbiyah. Bertalbiyah ni kita sebenarnya hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala suka dengan amalan talbiyah kita itu. Ini antara dalil hadis-hadis yang didatangkan kepada kita di dalam kitab ini bagi menghuraikan maksud kelebihan talbiyah itu. Jadi penting untuk kita banyakkan bertalbiyah ketika kita berihram. Jadi sama ada kita pergi buat umrah, dan lebih-lebih lagi ni cerita kita nak menunaikan ibadah haji. Baik, sambung kita muka surat 103, balik kepada
perbahasan permulaan kita tadi kita dah huraikan berkenaan dengan talbiyah tu. Baik. Yang sunat ialah mengikut talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz talbiyah ni banyak kata para ulama. Antara lafaz yang terbaik ialah kita mengikut apa yang Nabi pernah ucapkan. Apa yang Nabi pernah ucapkan. Antaranya yang ni yang masyhur lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang terbaik. Lafaz ni cukup orang kata apa, terkesan bagi kita yang dalam keadaan sedang berihram dan niat musafir untuk menunaikan ibadah dan menuju ke Baitullah. Baik, apa maksudnya ya Allah? Labbaika ni sebenarnya dia tak ada lah ya Allah tu, tapi diterjemah ni dia buh ya Allah. Baik, kalau kita tengok di belakang ni kalimah muka surat 134, buka balik tuan-tuan kita punya nota kaki. Kalimah Allahumma iaitu bermaksud ya Allah, inilah khusus kepada nida Allah Taala saja, tanpa kepada yang lain. Banyak doa-doa yang dimulakan dengan Allahumma dan kadang-kadang digabungkan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi berkata, para ulama telah sepakat, yakni ijma', bahawa sunat doa itu dimulai dengan kalimah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucap selawat kepada Nabi. Demikian juga penutup doa diakhiri dengan pujian dan selawat ke atas Nabi. Jadi Allahumma itu disunatkan untuk kita mulakan. Walaupun talbiyah ni tak ada ditulis di situ labbaika terus labbaik Allahumma labbaik. Tapi ada di situ kalimah labbaik Allahumma, dia tak mulakan dengan Allahumma labbaika, tapi dia mulakan labbaika Allahumma labbaika. Tu. Jadi labbaika ni maksud dia apa tuan-tuan? Aku menyahut seruanmu ya Allah, aku menyahut seruanmu ya Allah. Labbaika tu aku menyahut seruanmu, labbaik Allahumma labbaik. Jadi Allahumma itu walaupun dalam terjemahan ini dia buh ya Allah dulu, tapi dalam bahasa Arab labbaik Allahumma labbaik. Labbaika dulu, lepas tu baru Allah. Ini dari sudut sastra bahasa Arab lah. Kita tak berhajat nak huraikan kenapa didahulukan labbaika kemudian kan sikit Allah, Allahumma, sedangkan dalam doa didahulukan Allahumma dulu. Ini nak tunjukkan betapa sungguhnya kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya engkau ya Allah kami sembah. Sepatutnya na'budu iyyaka kalau ikut kalimah bentuk perkataan yang biasa. Tapi bila mana didahulukan iyyaka, itu menunjukkan kita ni hanya meminta, tak ada yang lain melainkan hanya Allah Taala. Itu dari sudut penggunaan balaghah ataupun sastra dalam Arab, menunjukkan dari sudut keutamaan. Jadi sama juga dengan istilah labbaik Allahumma. Labbaika didahulukan, patutnya Allahumma labbaika. Allahumma labbaika, itu patutnya kalau doa tu gitu. Tapi diletakkan labbaika dahulu untuk nak menunjukkan betapa kita ni sungguh-sungguh nak menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, kerana seruan ini telah pun Allah Taala seru kepada kita. Sebab tu kalau orang kata tak sampai seru, orang tu sebenarnya dia tak apa nak faham. Dia tak apa nak faham bahawasanya seruan Allah Ta'ala itu dah memang sentiasa diseru kepada kita. Macam mana kita nak sambut seruan tu? Dari sudut kesungguhan kita lah nak menunaikannya dan nak menyampaikannya. Jadi sebab tu kalau kata kita nak tunjuk kesungguhan kita, maka seawal kita berusaha dengan gaji yang pertama tu kita dah simpan duit untuk nak pergi Mekah. Patut kena ada niat gitu dah. Walaupun tak banyak kita simpan, tapi kita dah ada azam, kita dah ada niat nak pergi menunaikan haji, maka itu pelambangan tanda kita dah menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harap kita minta supaya Allah Taala permudahkan dan Allah Taala cukupkan kita untuk sampai ke bumi Baitullah, bumi Mekah, untuk kita mengunjungi Baitullah Al-Haram tu insya-Allah. Baik. So maknanya tuan-tuan, maksud ya Allah aku menyahut seruanmu. Ya Allah aku menyahut seruanmu. Tiada sekutu bagimu, aku menyahut seruanmu. Sesungguhnya puji-pujian dan nikmat adalah bagimu, dan begitu juga pemerintahan tiada sekutu bagimu. Baik.
Kita tengok Ustaz tuan-tuan, dia ada catatan kat situ. 28, 29, 30. Kan? Kalimah inna. Tak mana inna ni? Inna ni. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Tu. Kan? Kalau tengok 100 muka surat 104, lafaz dalam bahasa Arab innal hamda, inna tu. Ia bermaksud sesungguhnya diriwayatkan dengan kasrah baris bawah inna, iaitu hamzah, dan fathah baris atas inna ataupun anna disebut juga. Dua wajah yang masyhur bagi ahli hadis dan juga ahli bahasa. Jumhur berpendapat bacaan dengan kasrah lebih baik, sedangkan Al-Khatibi berkata dengan fathah merupakan riwayat yang umum. Ni nak cerita tentang bacaan itu inna ataupun anna. Annal hamdalillah, innal hamdalillah, dua bentuk itu boleh dibaca. Sebab tu dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau kita mengaji bahasa Arab, baris semua ada dia punya apa nama, dia punya ketetapan yang tertentulah. Macam astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan wal hayyul qayyum. Kan ada bekas mufti Kedah itu disebut hayyal. Tapi ada juga riwayat yang boleh dibaca dengan hayyul qayyum. Hayyul qayyum ni dia sama dengan apa nama surah ayatul kursi kan. Jadi dua riwayat itu adalah harus untuk dibaca. Tak salah pun kalau kita baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh. Hayyul qayyum pun boleh juga. Tak ada masalah. Cuma jangan duk kelai. Kadang-kadang kita dapat ni kata hayyul qayyum tak betul, kena baca hayyul qayyum. Tak, dua-dua itu boleh dibaca. Tak ada masalah. Dan dia adalah sebab dia, keharusannya dari sudut ahli bahasa tu. Jadi sama dengan istilah innal hamdalillah ataupun annal hamda wan ni'mata tu. Boleh dibaca dengan kasrah dan boleh dibaca dengan fathah pada hamzah tu. Kemudian kalau kita tengok pula muka 29, iaitu alhamdulillah, puji-pujian pula. Kalimah alhamdu bermaksud segala puji. Ini kerana pada alham itu merupakan istifraq. Lil istifraq. Itu ada dia punya istilahnya, al-istifraq itu. Kemana alhamdu dan asyukru adalah sama makna di sisi At-Tabari, tetapi Al-Qurtubi tidak sependapat kerana alhamdu itu pujian kepada yang dipuji tanpa sebarang ihsan yang dikunia. Sebaliknya asyukru didahului dengan ihsan dan juga anugerah. Itu perbincangan kenapa dipilih kalimah innal hamda, tak sebut inna syukra wan ni'mata. Innal hamda itu merujuk kepada puji-pujian dan syukur. Tapi kalau kita sebut inna syukra, kalau syukur itu hanya syukur saja. Tapi bila sebut alhamdulillah, maka dia meliputi semua. Itu dari sudut penggunaan kalimah bahasa Arab. Alhamdulillah tu. Sebab tu kita bila kita bersyukur, kita kata alhamdulillah. Walaupun dia merujuk kepada puji-pujian kepada Allah Ta'ala, tetapi alhamdulillah itu merujuk kepada syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu sikit dari segi perbahasan, dan tuan-tuan boleh bacalah nanti sambil-sambil kita tengok dari sudut huraian dia di situ berkenaan dengan kalimat-kalimat tersebut yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Walaupun dia ringkas saja kita duk baca biasa, tetapi apabila kita huraikan dari sudut penggunaan kalimat-kalimat itu, dia membawa makna yang sangat mendalam. Sebab tu kalau kita menghayati kalimat-kalimat itu, dan bila kita mengucapkan lafaz talbiyah dengan sepenuh hati, maka sebab itulah ada jawapan Allah Ta'ala kepada kita. Bila kita kata labbaik Allahumma labbaik, Allah Ta'ala jawab. Jawab dengan apa yang kita ungkapkan itu. Aku terima sahutanmu, aku terima sahutanmu. Itu maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab setiap lafaz yang kita sebut. Macam kita baca Fatihah dalam solat dan tuan-tuan kan. Ada juga bila kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, Allah Taala jawab balik dengan ungkapan-ungkapan yang kita sebut dengan puji-pujian dan doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Okey, itu lafaz talbiyah. Kemudian jika dia menambahnya, sambung balik muka surat 104. Jika dia menambahkannya, dia telah meninggalkan yang sunat, tetapi tidak makruh mengikut pendapat yang asah. Maknanya kalau kita tambah talbiyah tu dengan ungkapan-ungkapan yang lain, tapi kita di Malaysia ni tak tambah apa dah. Takat orang yang ajak yang tu saja kita baca kan. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lagi besar, banyak lagi juga bentuk talbiyah yang diharuskan untuk kita ucapkan. Tapi dia kata, sebab tu Imam Nawawi membuat satu komentar. Walaupun banyak lafaz talbiyah boleh kita ungkapkan, boleh kita lafazkan, tetapi lafaz ini yang kita sebut labbaik Allahumma labbaik ini yang sunnahnya. Maka ini adalah yang terlebih baik, yang terlebih disunatkan. Tapi kalau sekiranya kita ungkapkan dengan talbiyah yang lain, tambah sikit ayat-ayat yang lain, tak makruh, tetapi kita telah meninggalkan satu amalan sunat, ya, yang Nabi SAW sendiri buat, yang Nabi lafazkan. Macam dalam bacaan-bacaan solat kita lah. Jadi kalau kita baca tu, elok kita ambil apa yang Nabi baca ya. Kita tak perlu tambah-tambah. Walaupun tambah pun tak menjadi satu kekurangan, tetapi dia menghilangkan satu amalan sunat, ya, mengikut sunnah Nabi SAW. Baik, sunat dia berselawat atas Nabi SAW selepas talbiyah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keredaannya dan memohon dijauhkan daripada api neraka. Jadi maknanya disunatkan bagi kita selepas kita bertalbiyah itu, kita iringi dengan selawat ke atas Nabi SAW. Tapi kita talbiyah banyak dulu, lepas tu kita dah rasa macam banyak sangat, sebab kita ni ada boring kan. Bila kita dah lama sangat ulang, boring je nak berhenti terus. Jadi sebelum kita nak berhenti itu, disunatkan kita tutup dengan selawat dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, sampai wal mulku la syarika lak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu kita berdoa. Doalah apa yang kita hajatkan, dan doa yang terbaik ialah kita mohon keampunan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu antara doa yang Nabi ajar kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan waktu Allah Ta'ala nak terima keampunan hambanya, apakah doa yang paling baik yang kita nak minta. Pernah Siti Aisyah tanya kepada Nabi ketika Nabi duk cerita tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan malam yang terlebih baik, malam yang Allah Ta'ala nak beri keampunan, kebaikan dan juga kelebihan. Maka Siti Aisyah tanya kepada Nabi, nak doa apa waktu tu yang terbaiknya? Maka Nabi pun ajaklah doa tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Itu doa yang paling afdal untuk kita baca ketika mana kita mengharapkan keampunan dan keredaan Allah, dan pada waktu-waktu yang afdal untuk kita berdoa. Jadi kalau kita pergi tempat mustajab, baca doa ni tuan-tuan. Doa yang Nabi ajak. Kalau kita pergi Mekah, mana tempat mustajab? Di Arafah. Waktu yang mustajab kita doa minta keampunan Allah, baca doa tu. Di mana lagi? Depan Multazam, baca lagi. Di mana lagi? Banyak tempat-tempat yang mustajab ketika kita pergi ke Mekah tu. Maka doa yang paling afdal yang Nabi pernah ajak kepada Siti Aisyah, walaupun doa itu merujuk kepada malam Lailatul Qadar, tetapi ulama mengkiaskan, kalaulah malam Lailatul Qadar malam yang terbaik yang Allah Ta'ala tawarkan keampunan, itulah doanya, maka tempat-tempat yang juga ditawarkan keampunan oleh Allah Ta'ala, maka eloklah kita baca dengan doa yang sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sampai habis doa tu. Baik. Kemudian dia berdoa mengikut apa yang dia suka untuk dirinya dan orang yang dia suka. Selain daripada kita baca doa hak umum tadi ni, doa yang terbaik tadi ni, maka diharuskan juga untuk kita banyak berdoa untuk kebaikan diri kita. Doa yang paling baik Allah Ta'ala ajak dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.
Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Belakang tu tambahan. Jadi maknanya itu antara doa yang Allah Ta'ala sendiri Allah Ta'ala sendiri ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Sebab tu Allah kata kalau jangan minta hanya untuk doa. Siapa yang minta Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang minta hanya takat dunia dia dapat, tapi akhirat dia tak dapat apa. Sebab tu minta dua-dua. Allah Ta'ala suruh kita minta waktu yang mustajab tu minta doa. Dua-dua sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Tapi kalau kita tak tahu doa apa yang baik untuk kita dunia dan akhirat, cukup dengan kita baca doa yang borong tu. Sebab tu kata para ulama, kalau kata kita tak reti nak panjang-panjangkan doa kita, jangan kita tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Begitu juga doa lepas sembahyang tuan-tuan. Memang disunatkan kita lepas sembahyang kita doa lagi. Kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz ni tuan-tuan tak tahulah dia faham kat mana. Dia kata dalam solat tu dah doa dah. Tak perlu dah doa lepas sembahyang bagi salam angkitlah. Cuai lah duk tunggu-tunggu doa apa lagi. Kan itu jenis orang yang tak belajar adab. Sedangkan Nabi sendiri walaupun Nabi tak buatlah secara berjemaah, tapi Nabi lepas solat Nabi tak terus cuai mangkit. Nabi akan duduk dulu, istighfar dulu, kemudian Nabi ajarkan kepada para sahabat bacalah zikir lepas solat kan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada anaknya Fatimah. Dan itu juga yang diamalkan oleh Nabi. Nabi tunggu Ustaz dalam tempat duduknya tu, dan ada ketikanya Nabi doa. Nabi doa, ada ketika Nabi doa tak tangan dekat paha aja. Tak nampak macam sungguh-sungguh. Ada ketika Nabi angkat sungguh-sungguh. Jadi maknanya Nabi nak tunjuk doa tu tak semestinya dengan angkat tangan. Kadang-kadang kita tak di bawah pun boleh kita sambil berdoa kepada Allah Ta'ala dalam bentuk zikir, dalam keadaan kita berzikir, ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi antara itu antara amalan-amalan yang dituntut kepada kita untuk kita sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kata kita tak ada doa yang panjang, cukuplah dengan sekadar kita baca alhamdulillah Allah puji-pujian bagi Allah, selawat, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, lepas tu selawat lagi, kita tutup dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara amalan talbiyah ni kita mulakan dengan talbiyah, lepas tu kalau kita nak berhenti jangan berhenti begitu saja, kita berhenti dengan selawat kemudian doa. Itu antara amalan yang dituntut kepada kita untuk kita buat. Jadi tuan-tuan yang mana nak pergi umrah ke apa ke, boleh kita amalkan yang ni. Itu amalan yang lengkap lah. Jadi saya ulang balik tuan-tuan, dalam kita bertalbiyah, sunat kita bertalbiyah, mula kita talbiyah banyak mana pun tak apa. Lepas tu bila kita nak berhenti, jangan berhenti macam tu saja, tapi berhentilah dengan penutupnya selawat. Lepas tu doa, dan paling ringkas doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu paling ringkas. Kita tutup dengan doa. Baik, kemudian sikit lagi tuan-tuan, sunat dia membanyakkan talbiyah itu. Sunat ketika berdiri, duduk, menunggang, yakni menaiki kenderaan, berjalan, tidak atas musuhnya, dalam keadaan berjunub dan haid. Maknanya boleh kita bertalbiyah ni dalam semua keadaan. Dalam keadaan junub kah, dalam keadaan haid kah, boleh saja. Dan menjadi sunat muakkad ketika berubah keadaan tempat dan masa. Jadi bila kita berjalan tu memang berubah tempat lah. Bila berubah tempat ni disunatkan kita bertalbiyah. Jadi kalau kita duduk satu tempat tu, macam kita nak duduk rehat di satu tempat tu, talbiyah dulu, lepas tu barulah kita nak rehat, nak berzikir ke apakah, mulakan dengan talbiyah tu dulu. Ini dalam keadaan kita berihram. Ini cerita ni dalam keadaan kita sentiasa berihram, maka amalan kita bila berubah keadaan dan tempat itu disunatkan kita memperbanyakkan talbiyah. Baik, habis kat situ tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi antara amalan perbuatan talbiyah yang disunatkan dalam keadaan yang macam mana lagi. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Tadi kita dah cerita keadaan, tempat, dan insyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Banyak lagi keadaan talbiyah yang disunatkan kepada kita untuk kita lakukan itu, insyaAllah.
Baik, sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sila. Okey. Kalau hak yang tabung haji keluar tu bila dia nak bagi bonus tu. Hak yang kalau kata simpanan tu lah. Kita nak keluar hak yang tabung haji kan yang KWSP. Macam ni, dia dari sudut hukum yang wajib zakat kepada kita bila mana kita boleh menguruskan harta tersebut. KWSP ni kita tak dapat keluar lagi kecuali apabila kita dah sampai umur tempoh dia, baru kita boleh keluar. Sebab tu lah ni isu nak buat keluar tu kan. Kalaupun dalam akaun kita ratus ribu kan, tapi kita tak boleh nak keluar, maka ketika itu tak diwajibkan kepada kita zakat sebab kita tak boleh miliki. Sebab syarat zakat ni kita kena milik tam. Kita boleh dapat duit tu dan kita boleh guna kan. Maknanya walaupun dalam KWSP tu nama kita, tapi duit tu tak punyaan kita lagi, nak keluar pun payah lagi. Tapi kalau sekiranya sampai umur dah pencen dah, sampai umur berapa yang boleh keluar semua? 55. Sampai 55 kita dah boleh keluar semua. Waktu ketika itu mungkin kita akan pindah pergi bank lain. Waktu tu lah baru wajib kita keluar zakat. Tapi kalau hanya sekadar dia pindah ke tabung haji saja, tapi kalau dia pindah ke tabung haji dan daripada tabung haji kita boleh buat keluar, maka kita kena kira di tabung haji itulah berapa banyak simpanan kita dah sampai haul kadar. Kalau sampai nisabnya lebih kurang dalam 20,000 sekarang ni. Kalau tak sampai 20,000 tak sampai lagi dia punya had nisab dia. Jadi kalau simpanan kita baru kurang daripada situ, tak wajib lagi lah zakat. Tapi kalau lebih daripada tu barulah zakat, dan kena simpanan itu dalam tempoh 1 tahun. Kalau duduk sat lepas tu habis, tak ada lah. Tapi kalau kata kita nak baru dapat tu dapat dengan nilai yang banyak, maknanya dia kira kita dapat had duit tu melebihi nisab. Waktu tu lah kita buat keluar. Kira atas berapa banyak duit yang kita ada pada ketika itu. Kita boleh sebut banyak mana? Dalam tengok dulu banyak mana. Kita kena tengok banyak mana tu dulu, baru kita boleh tahu nak keluar kan tidak. Bukan kita kira pindah je dulu. Kita kena tengok banyak mana. Kalau banyak mana pindah tu dan banyak tu kita dapat yang boleh kita uruskan, kita boleh guna dah, barulah bila dah sampai nisab dan haul dia, nisab dia, barulah kita dikira wajib untuk mengeluarkan zakat tu. Bukan kata saya pindah tu kena terus, kena tengok dulu dari sudut dia punya nisbah berapa kadar dia yang diwajibkan kepada kita. Wallahu a'lam. Kena tahulah tu, kalau kita nak bagi soalan umum macam tu, kita tak boleh nak jawab macam mana yang lebih tepat lah. Dia kena tengok sampai ke nasab ke tak ke. Jadi kalau kata campur semua pun dengan simpanan kita tak sampai lagi, tak kena agak lah. Kalau zakat kita boleh buat keluar KWSP 10,000 tak sampai lagi, tak sampai lagi dia punya takat yang wajib kena zakat tu. Takat yang wajib kena zakat kena 20 lebih ke atas, itu barulah wajib. Itu dari sudut tu. Wallahu a'lam. Kena bolehlah takat tu. Okey, wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.